bahagian pertama, bahu. Buat garisan pertama, bahu. Bahu 14 bagi 2 jadi 7. Kemudian dada. Dada kita turun 8. Buat garisan. Bila kita dah ukur semua, walaupun kita dah buat garisan, kita terus tandakan dada dia 8 3 suku. Kemudian bahu ke pinggang 15 kat sini, 15. Nampak bahu ke pinggang 15. Bila kita tanda 15, kita dah buat pengiraan kat sini pinggang jadi 8. Dah campur lisu dan koronggalan jadi 8. Terus tanda 8. Kemudian pinggang ke punggung 8. Buat garisan, terus tandakan dia punya saiz dia 9 suku. Suku kat sini. Kemudian labuh bawah lebar ni. Bila tiba bahagian labuh ni, gunakan pembaris L kat sini untuk dapatkan sudut yang tepat dan garisan yang lurus. Kita letak pembaris ini 53 kat sini. Kita letak pembaris macam ni. Ini garisan lurus, ini garisan tepat Bawa ke sana. Kemudian kalau bahagian punggung dia tadi 9 suku, kita tanda 9 suku kat sini. Awal-awal lagi kita dah tanda. Jadi sekarang kita dah dapat garisan bahu ini 1, 2, 3, 4 dan 5. Ikut yang ni 5. Untuk dapatkan leher, dia punya leher dia 17,5. Kita ukur 17,5 bagi pada 6 dalam 278. Kat sini 278 kat sini. Kemudian kita turun 1 inci. Yang ini kita turunkan 1 inci. Kat sini baru kita start 278. Kemudian kita buat garisan. Kat sini pun sama. Sini lebih kurang 3 suku. Kita gerakkan ke sini 3 suku. Kemudian kat sini dalam suku, kita gunakan pembaris L. Kita boleh bulatkan dia. Atau apa-apa saja yang boleh membentuk ni. Okay, kat sini jangan tajam. Kita bulatkan sikit sebab kita nak bentuk bulat. Okay. Yang pada bahagian belakang sini 3 suku. 3 suku. Kemudian kita buat macam ni. Kemudian bahu dia turun 1 inci. Kat sini. Kemudian kita sambungkan pada bahagian ujung tengkuk ni ke sini. Ni turun 1 inci Daripada 1 inci kita buat garisan lurus ke bawah. Kemudian kita ambil bahagian tengah. Kalau 7 kita ambil tengah. Disebabkan dia ni kurus, dia punya daging pada bahagian kat dada ni kurang, kita masukkan 3 suku. Tapi kalau orang tergemuk, kita masukkan setengah. Yang sini saya ambil masukkan 3 suku. Kalau saya buat baju, kalau saya nampak orang tu gempal, saya masukkan setengah inci. Kalau orang tu kurus, saya masukkan 3 suku inci. Kemudian kita belok. Sebab kita dah dapat tanda tadi kan, dada bagi 4, 8 3 suku. Kita cek sekali lagi. Okey, 8 3 suku kat sini. Kemudian kita ambil pembaris bengkok ni, kita belok.
dia punya point sini kena kat sini, yang hujung ni kena kat sini. Buat macam tu. Kita dah ukur dia punya ketiak ketat dia 16. Kita tambah kelonggaran dia 3 inci, dia jadi 19. Kalau 19 kita bagi 2, depan dan belakang, dia jadi 9,5. 9,5. Kemudian kita kena ukur. Jangan lengkungan dulu ya. Kita kena ukur. Dia cuma dapat 8, 3 suku. 9 pun tak sampai. Sikit lagi 9. Jadi kita nakkan 9,5. 9 baru 18. Kalau 9,5 baru 19 ya. Jadi untuk ini kita kena adjust. Macam mana kita nak adjust? Kita turunkan saja. Pembaris ni kita turunkan. Point ni jangan bergerak ya, sebab kat situ. Kita turunkan ke bawah dalam. Okay. Sehingga kita dapat 9,5. Biasa kat sini kita kena adjust. Kalau dia ambil sini tak sampai 9, ketiak dia akan ketat ya. Boleh juga. Tapi dia kata dia badan dia kecil, dia nak selesa, biar pergerakan dia selesa. Lebih-lebih lagi bila dia orang dah ada anak pergerakan dia agak agresif sikit. Jadi baju tu nak longgar sikit lah. Ok, kat sini dia dapat 9,5 kat sini. Baru kita belok. Maknanya dada tu kita turunkan sikit. Kita tak semestinya 32 bagi 4, 8. Kita mesti turun 8 terus kita potong. Masa kita ukur badan dia tu, kita ukur pada bahagian ketiak juga sebab kita nak keselesaan pada customer kita. Jadi kat sini tak ada jadi masalah. Bila kurang kita turunkan, bila terlebih kita naikkan. Okey, jadi dia punya garisan dada dia kat sini lah. Okey, pada bahagian pinggang, bahu ke pinggang 15, kita dah dapat ukuran dia kat sini. 25 bagi 4, 6 suku campur 1, 3/4, jadi 8. Saya dah tanda 8. Kita gunakan pembaris lengkung ni untuk dapatkan 8. Kemudian punggung. Punggung 34 bagi campur 3, 3/7 bagi 4, jadi 9 suku. 9 suku kat sini. Ni kita dah tandakan 9 suku. Kita dah buat garisan. Kemudian kita gunakan lengkung macam ni. Bila kita nak gunakan garisan lengkung ni, kita pun boleh tengok juga kalau macam ni bentuk dia terlalu melengkung. Kalau kita nak buat baju baju kurung moden, kalau punggung orang tu nampak besar, boleh kita ambil bahagian ni. Tapi kalau dia tak ada punggung, dia straight, kita gunakan pada bahagian hujung. Okay. Daripada sini kita akan teruskan ke bawah. Yang bawah ni kita dah tanda dia sama dengan atas. Kita buat garisan titik-titik ni terus ke bawah. Kemudian daripada bawah ni lah kita nak kembangkan. Berapa kita nak kembangkan? Kita nak kembangkan 3, 4, 5 ataupun 6 kalau nak kembang lagi lah. Kat sini saya ambil 5 inci. Tekan kat sini, kita buat garisan lurus ke bawah. Sekiranya kain tu tak cukup, kita boleh kecilkan. Biasanya kalau kita nak buat baju jubah ni, elok kita beli bidang 60 senang untuk kita potong. Kita tak susah hati nak tonggang terbalikkan kain tu, kita beli bidang 60. Okey, kalau macam ni hasilnya adalah jubah lain. Tapi sekarang kita nak ubah kepada princess cut. Kemudian kita nak buat lisu. Atas kita dah siap, kita nak buat lisu. Untuk dapatkan lisu, kita kena ukur mercu ke mercu. Mercu ke mercu dia 7, jadi bagi 2, jadi 3,5 kat sini.
turun mercu dia berapa. Bila kita ukur turun mercu dia 10, kita kena, misalkan mercu dia kat sini, dia punya ujung lisu ni tak boleh kena pada mercu yang paling tinggi ya. Kita kena turunkan 1 inci, maknanya 11. Kat sini kita punya start lisu kemudian kita ambil ni pembaris, kita turunkan atas ni. Berapa lisu yang kita nak adalah bergantung pada turun bahu ke mercu, kemudian kita turunkan 1 inci, baru kita dapat berapa panjang lisu atas. Lisu bawah ni biasanya 5 inci. 2, 3, 4, 5 kat sini. Kalau tadi kelonggaran dia 1 3 suku, 1 ni adalah untuk lisu. Mana lisu ni 1 inci, setengah kiri, setengah kanan. Okay. Yang ni setengah setengah sini dia akan jadi 1 inci. Pinggang sebenar dia 25, 24, 25 kat sini. Kemudian kita tambah 1 inci untuk lisu. 3 suku inci adalah ni 1 inci, contohnya kita dah tambah adalah pengganti lisu. Ni 3/4 adalah kelonggaran. Kalau kita nak setengah inci pun boleh. Okey, yang sini dah selesai. Kita buat macam mana kita nak bentuk dia jadi kembang untuk gigi buaya ya. Kita start daripada sini. Kalau start daripada atas dia 4 suku, jadi 2 1/8 kat situ Okey, gunakan pembaris ni, kita bentuk dia bertemu dengan hujung. Kalau kita nak buat lisu daripada paras bahu, kalau nak lisu pada bahagian ketiak, kita turunkan dia 4 inci. Bisa kata kalau orang tu besar 4 inci setengah kita bentukkan dia bertemu dengan penjuru lisu yang ni. Okey, kemudian pada bahagian hujung kaki ni samalah, kita ambil tengah lisu tadi 3,5. kemudian kita buat garisan lurus sampai bawah. Saya buat garisan titik-titik ni adalah garisan center garisan lisu, bukan garisan center. Bahagian lisu ni tegak terus bawah. Okey, macam mana kita nak kembangkan dia? Kalau yang ini sebelah sini 3 inci, kat sebelah sini pun 3 inci. Nampak? Kalau sini 3, kat sebelah sini pun 3. Kalau sini 2, sini 2. Kalau 4, sini 4. Mesti sama Kemudian kita buat garisan sini. Contohnya sini A, sini B. Daripada hujung lisu ni kita turun ke 3 bawah. Kita buat garisan lurus. Okey. Ini untuk B. Yang B ni saya buat warna merah B. Kemudian saya buat garisan sini untuk B. Teruskan ke atas. Ini untuk B. Untuk A, yang ini 3 inci terus bertemu atas. Ini untuk A. Yang B, kita akan daripada garisan lurus ni kita tambah 3 inci. Yang A, daripada garisan lurus tambah ke sana 3 inci. Kemudian kita buat yang ini tak ada ukuran kita saja untuk buat dapatkan penjuru. Pada bahagian hujung ni
hujung kain ni kita naikkan 1 inci setengah. Kalau kita nak buat lebar lagi dia punya kain tu, kita naikkan lagi. Kalau kita buat A-line biasa kita naikkan 3 suku kan. Tapi kalau jubah yang kembang kita naikkan lagi 1 inci setengah ataupun 2 inci. Sebab bila dia turun ke bawah, kain tu akan memanjang tepi tu. Okey, yang ni tak nak. Pada bahagian lisu pun, lisu ni tak nak Tadi sebelum ni saya dah tunjukkan cara potong dia. Customer tanya ataupun dekat dalam grup Abel, kenapa kita kena buang lisu ni ataupun kenapa perlu lukis lisu ni. Tujuan dia, misal katalah tak ada lisu kita tambah 6 suku kat sini, tambah aja kelonggaran dia 3 suku kat sini, 2, 4, 6, 3 suku kat 7. Dia punya kembang dia nanti sampai sini contoh. Kemudian macam mana kita nak belokkan pada pinggang ke punggung ni, dia macam bentuk dia macam ke dalam, tak cantik macam ni. Contoh macam ni, kemudian punggung macam ni. Kat sini macam tercerut. Tapi kalau kita letak lisu ni buang, dia punya kedudukan tepi ni lebih cantik lebih cantik, orang kata landai, tak ada tercerut macam tersentak macam ni. Macam ni, kemudian macam ni tersentak. Sebab tu kita perlu pasang lisu. Tapi sekiranya pinggang dengan punggung dia, beza dia masih landai, tak perlu lisu pun tak apa. Yang itu kita kena buat praktis ukuran badan seseorang Bila kita dah buat banyak kali, kita jadi tailor, kita dah buat banyak kali, kita tahu sesuai ke tidak. Kemudian kita dapat jawapan kenapa kena ada lisu, kenapa tak perlu lisu. Okey. Sekarang ni yang bahagian badan kita dah siap. Kalau kata yang ini pola ni saya boleh gunakan pola hadapan dan pola belakang. Sekiranya dia nak zip pada bahagian belakang, kalau bahagian depan ada 4 bahagian, kita dah potong 3 bahagian. Bahagian tengah ni, nampak simbol ni adalah kain yang dilipat 2 tanpa potong maknanya bahagian depan kita ada 3 bahagian. 1, 2 dan 3. Tapi kalau untuk bahagian belakang dia nak zip, bahagian belakang ada 4 bahagian. Sebab kat sini dia akan buat penambahan zip bila dia nak buat penambahan zip, dia kena potong lah. Maknanya dia ada 4 bahagian. 1, 2, 3 dan 4. Kemudian macam mana kita nak gunakan pola yang sama untuk bahagian belakang. Untuk newbies yang tak ada basic jahitan, tak pernah masuk kelas jahit, kelas ni sangat-sangat sesuai. Desain jubah, kalau you belajar jahit satu jubah, terus dah siap satu pasang. Tapi kalau you start dengan baju kurung, you kena belajar jahit baju kurung dan you kena belajar jahit bahagian kain untuk dipasangkan dengan baju kurung, baru siap satu pasang baju. Jadi kalau dekat situ proses tu akan drag masa you sikit lah, which is di mana you kena belajar teknik tambahan untuk siapkan bahagian kain, pinggang kain. Dan bahagian pinggang kain tu adalah bahagian yang agak kritikal untuk kebanyakan student-student baru. Jadi sebab tu ada sangat suggest, sangat-sangat cadangkan untuk yang baru nak belajar jahit, you start dengan desain jubah. Okey, desain jubah ni pula sangat berbaloi sebab bila you belajar desain jubah, jubah ialah daripada atas sampai bawah. Tapi bila you pendekkan sikit, contoh you ambil jubah A-line, bila you pendekkan sikit paras lutut, dia akan jadi desain kurung moden. Lepas tu kalau you pendekkan lagi sikit, dia akan jadi blouse A-line. Okey, macam tu juga dengan desain yang kedua untuk wanita. Dalam package ni kita ada jubah princess cut. Okey, kalau jubah princess cut daripada atas sampai bawah. Tapi kalau you pendekkan sikit paras lutut, dia akan jadi kurung princess cut. Kalau you pendekkan lagi paras peha, dia akan jadi blouse princess
bereskan. Macam tu juga dengan baju Melayu. Dalamnya ada dua jenis jubah, iaitu jubah moden dengan jubah berpesak. Kalau jubah moden daripada atas sampai bawah, kalau potong pendek sikit ikut design baju tu, you boleh ubah kepada punta, raihan dan kepada baju Melayu moden. Kalau jubah berpesak pula, kalau you pendekkan, dia akan dapat baju Melayu berpesak. Walaupun you hanya nampak 4 design sahaja kat sebelah ni, tapi boleh diolah kepada design-design yang berbeza. Jadi sangat berbaloi kelas ni untuk kepada sesiapa yang baru-baru nak belajar menjahit. Start dengan belajar jubah, sebab bahagian atas tu memang sama saja untuk kebanyakan design. Setiap 4 design ni kita berikan video lengkap dari A to Z, dari cara ambil ukuran, belajar pola, potong kain sehingga menjahit lengkap step by step. Dan apabila student masuk kelas kita akan add dalam grup Telegram, dan dalam grup Telegram tu student boleh belajar, akses pembelajaran pada bila-bila masa, ikut masa sendiri dan di mana sahaja. Dan video tu sangat-sangat lengkap, ibarat cikgu datang mengajar depan mata. Sesiapa yang ada masalah internet, kita ada sediakan satu support system, iaitu OTG. Dual OTG ni you boleh terus cocok dekat handphone, dekat TV, dekat laptop, dekat PC, terus boleh masuk kelas pada bila-bila masa tanpa penggunaan internet langsung. You cocok sahaja terus boleh masuk kelas. Dan semasa proses pembelajaran sendiri, ikut masa sendiri tu, you ada masalah, you nak tanya untuk kepastian cikgu-cikgu, Telegram bahagian bawah ada satu button yang kita sediakan sebagai support group. So you klik button tu, you terus boleh bertanya dengan cikgu-cikgu untuk kepastian. Walaupun video tu lengkap, tapi kadang-kadang kita perlukan kepastian sebelum kita potong pola, sebelum kita potong kain. Jadi benda-benda ni you boleh tanya semuanya dekat dalam grup. InsyaAllah kita cikgu-cikgu di Able Tailoring akan cuba sedaya upaya untuk bantu you untuk siapkan jahitan pertama you untuk keluarga. Mana tahu satu hari nanti you mampu untuk open tempahan dan jana pendapatan dari rumah. Apa tunggu lagi? Jangan lepaskan peluang. Kali ni untuk 5 hari ni sahaja, dari 6 hari bulan sehingga 10 hari bulan, kita nak open offer bukan RM100 tapi RM30 sahaja. Kita tak pernah beri harga terendah ni. Ini adalah kali pertama kita berikan kepada anda harga terendah RM30 untuk 4 desain jubah yang you mampu olah kepada desain-desain yang lain, berserta dengan video lengkap dari A to Z, ada support group, ada support system untuk sesiapa yang ada masalah internet. Jadi hanya berharga RM30 sahaja. Jangan lepaskan peluang. Cepat klik button WhatsApp dekat bawah ni, atau you boleh klik link WhatsApp dekat original posting. Cikgu-cikgu sedang tunggu dalam talian untuk bantu you all masuk kelas jahit kita. So apa tunggu lagi? Cepat klik link dan button WhatsApp sekarang. Tak sabar nak tunggu anda dalam kelas.